Baik, katanya dia mendengarkan akan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud janganlah salah seorang di antara kalian yang mengimamkan satu kaum lalu ia mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri tanpa menyertakan doa itu kepada orang yang bersama dengannya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati orang yang mengikutinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang mengurniakan taufik dan hidayah, dan di atas segala nikmat daripada kurniaannya pada malam ini kita masih lagi diberikan nyawa, kehidupan, kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita berada dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini, di samping peluang untuk kita dapat menunggu di antara waktu salat yang besar fadilat dan ganjarannya, di samping kita diberikan ruang pahala untuk meraih pahala yang disebutkan sebagai qirat, iaitu dengan kita dapat melaksanakan solat jenazah sebentar tadi. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati dan menempatkan roh orang yang meninggal ke sisi Allah di kalangan para salihin. Allahumma amin. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, malam ni kita akan menyambung sambungan kepada pengajian kita di dalam mengenai kitab Al-Adhkar. Sambungan berkenaan dengan beberapa perbahasan yang berkaitan dengan kunut yang telah kita berhenti tempoh hari berkenaan dengan tajuk ini. Baik, kata Imam Nawawi rahmatullah, kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmizi daripada Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Berdasarkan akan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu an. Thauban adalah merupakan salah seorang daripada hamba, bekas hamba. Kalau kita sebut maula ni, kalau kita jumpa dalam lafaz bahasa Arab, perkataan maula ni merujuk kepada makna bekas hamba. Maknanya beliau pernah menjadi hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW telah merdekakannya, dan dia telah pun berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Baik, katanya dia mendengarkan akan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud janganlah salah seorang di antara kalian yang mengimamkan satu kaum lalu ia mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri tanpa menyertakan doa itu kepada orang yang bersama dengannya.
Jika ia melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati orang yang mengikutinya. Hadis ini sambungan kepada perbahasan dalam bab qunut mengenai lafaz doa yang dibaca di dalam bacaan doa qunut, iaitu apabila seseorang itu berdoa, disunnahkan ia jika imam untuk menukarkan lafaz aku kepada kami. Kalau dia berdoa, dia jadi imam, dia pimpin doa itu, maka dia disunnahkan untuk menukarkan lafaz untuk dirinya kepada untuk ramai. Ya, kepada untuk ramai dengan lafaz plural, bukan singular. Jika dia tetap menggunakan dengan lafaznya merujuk kepada dirinya sahaja, maka qunut itu tetap sah. Qunut itu tetap sah. Namun ia menjadi makruh, sesuatu yang dibenci, kerana imam tadi telah mengkhususkan doa itu untuk dirinya semata. Sebab tu kalau siapa nak jadi imam kena belajar bahasa Arab. Kerana bila dia nak berdoa, dia kena tukarkan lafaz khitab, lafaz dhamir, kata ganti diri kepada dirinya, kepada kami. Dia kena tukar. Sebab tu kadang-kadang kita dah biasa, bila baca doa, kita biasa baca dengan lafaz diriku, diriku, diriku. Tiba-tiba bila kebetulan menjadi imam di RNR ke, atau di mana-mana ke, kita menyebutkan perkataan ketika berdoa diriku. Yang duduk belakang kita ada makmum, dia tak faham bahasa Arab, dia ngamin saja. Jadi apa yang dia aminkan itu untuk tu imam saja, bukan untuk dia. Dia tak dapat apa yang dapat tu imam. Maka pada ketika itu makruh. Makruh ke atas siapa? Makruh ke atas imam itu tadi. Dan makruh juga mengikut qaul kalangan para ulama Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain untuk kita mengaminkan. Untuk kita mengaminkan kerana dia mengkhususkan kelebihan itu untuk dirinya semata-mata. Ini berdasarkan kepada sokongan dalam riwayat yang lain. Ada dalam satu riwayat yang saya terbaca, ada seorang Arab Badui, dia sayang dekat Rasulullah SAW. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, aku ingin memeluk Islam dan mengikuti ajaranmu. Nabi pun Islamkan dia, syahadahkan dia. Lepas dia dapat syahadah, dia minta Nabi ajar dia beberapa perkara yang penting tentang asas dan dasar Islam. Bila Nabi mengajarkan padanya, dia punya seronok, dia angkat tangan, dia hadap ke arah qiblat sambil dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamna ahada. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rahmatmu hanya kepada aku dan Nabi Muhammad saja. Jangan kau bagi selain pada kami. Tu dia. Dia punya excited, ya, terlalu seronok sangat dengan apa yang dia belajar, dengan ilmu yang dia dapat tu. Dia rasa macam banyak rahmat Allah yang telah dicurahkan ke dalam kehidupan dia dan mengubah kehidupan dia, sampai dia minta supaya dia nak tamakkan rahmat Allah tu. Dia kata, ya Allah, bagilah rahmatmu kepada aku dan Nabi Muhammad saja. Orang lain tu nanti hold dulu, bagi kat kami dulu, dah hujung-hujung bagi ke orang. Bila Nabi dengar, Nabi jadi marah walaupun dia baru masuk Islam. Nabi kata, jangan engkau mengkhususkan kepada dirimu ketika kamu berdoa, kerana rahmat Allah itu luas. Kenapa kamu menyempitkannya?
dia faham rahmat Allah ni boleh habis lah. Sebab dia baru masuk Islam, dia tak faham konsep keluasan rahmat Allah tu. Dia ingat macam diri dia lah, dah bagi banyak sangat, sakit habis lah. Sedangkan takkan ada kehabisan. Jadi Nabi tegur dia, cara berdoa dia. Dan lepas tu dia doa balik, Nabi suruh dia doa balik, dia pun doa balik supaya Allah merahmati semuanya. Itu satu perkara yang menunjukkan kalau kita nak berdoa, adab di antara adab doa. Dan ulama kata di antara asbab untuk mustajabnya doa adalah apabila kita sertakan dalam doa kita kepada orang lain. Bukan sekadar adab berdoa, tapi asbab untuk mendapat kemustajaban doa itu adalah dengan kita menjadikan dalam bahagian doa kita tu ada untuk orang lain. Kerana Nabi sebut, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Siapa di kalangan orang Islam yang mendoakan kepada saudaranya dalam bahagian doanya itu tanpa pengetahuan saudaranya itu, maka Allah akan mengirimkan para malaikat yang duduk di sampingnya ketika berdoa. Malaikat tu pertama apa tugas dia? Dia aminkan doa tu. Nombor dua, malaikat tu doakan balik kepada orang yang mendoakan. Walaka bimithlihi au aksar. Bagi kamu sepertinya atau lebih. Bahkan dalam hadis yang lain juga, Nabi sebut kalau kita doa, kita tak khususkan doa tu untuk kita, tapi pada semua orang, maka Allah jadikan bagi setiap orang yang kita masukkan dalam doa itu kebajikan. Dapat kebajikan. Contoh dalam hadis Nabi sebut, man istaghfara lil mu'minin walil mu'minat. Siapa yang meminta ampun bukan untuk diri dia saja, tapi pada orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, ja'alallahu, Allah Ta'ala akan jadikan likulli nafsim minhum hasanah. Bagi setiap jiwa orang yang dia masukkan dalam doa tu, maknanya seluruh orang beriman atas muka bumi ni, kita tak tahu berapa ramai, baik lelaki atau perempuan. Jadi kita akan dapat bagi setiap kepala tu satu pahala, satu kebajikan. Dan bagi setiap, kalau kita doa rahmat, setiap kepala orang mukmin tu kita dapat banyak tulah rahmat Allah. Kalau kita doa keampunan pada mereka, berapa banyak jumlah orang beriman, banyak tulah keampunan Allah dan dosa kita yang digugurkan dan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nak katakan banyaklah. Jadi sebab itu bila kita berdoa, baik hajat kita ke, maka kita kalau nak hajat itu dimustajabkan, jangan khususkan hajat itu untuk kita saja. Lepas kita minta bahagian kita, kita minta bahagian yang sama juga kepada orang yang berhajat seperti kita. Kerana yang nak hajat ni bukan kita seorang. Orang lain pun ada masalah yang sama macam kita. Ini sebab itu baik tentang masalah duniawi atau masalah ukhrawi. Jadi kita selitkan daripada bahagian itu juga kepada orang yang lain. Ya. Maka di sini menunjukkan pada kita bahwasanya kalau imam tu membaca Allahumma hdini fi man hadait, kita kata amin, makruh. Kadang-kadang ada, saya pernah semayang di sebahagian surau, ada doa tu imam tu baca na, tapi mungkin doa tu dia tak biasa lagi tukar na, dia baca ni. Makmum kat belakang kami khusyuk, amin. Saya tak aminkan, saya diam. Saya kata mereka ni semua tak faham mengalir kot. Lepas tu, lepas saya tak tegur lah dalam kuliah. Lepas kuliah tu saya jumpa tu imam, saya kata tadi terbaca tersilap ke? Terbaca ni tak baca na. Dia kata saya baru hafal doa tu.
Jadi masa saya hafal, dia punya lafaz dia ni, tak jumpa lagi, dia kata. Tak apa, minggu depan lah. Ya, minggu depan macam pula. Kan? Jadi nak sebutkan, bila kita nak baca, dia baca doa Allahumma aslih li, ada dalam satu doa yang sangat baik jugalah, ya, yang dituntut untuk kita membacanya, yang mana Nabi SAW juga mengamalkan doa ini, ya. Yang mana dalam doa itu menyebutkan supaya kita, Allah perelokkan kehidupan dunia kita, kemudian memperelokkan akhirat kita. Ya, dibacalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi dia hafal tu dalam lafaz diriku, sebab Nabi baca memang diriku. Ya. Tapi bila kita nak baca sebagai imam, kita kena tukarkan jadi Itu satu perkara. Perkara yang kedua, yang ulama bincang pecahan dalam bab ini, iaitu kita ketika berdoa dimakruhkan juga mengkhususkan dalam doa kita tu kepada seseorang, kecuali yang dibenarkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita doa, kita selawat kat Nabi, maknanya kita khususkan. Selawat ni doa lah. Kita khususkan doa tu untuk Nabi SAW. Untuk Nabi ada special case, pengecualian. Sebab Allah kata dalam Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, kami angkat namamu wahai Muhammad dalam sebutan-sebutan manusia, antaranya dalam doa. Tapi kalau seseorang itu mengkhususkan individu tertentu di dalam doanya, makruh. Saya cakap ni sensitif sikit lah. Seperti kita doa, antaranya, tuan-tuan boleh rujuk dalam fatwa Imam Nawawi. Pengarang kita, dia ada karang satu kitab, fatwa dia. Dia kata, antara yang aku tidak sukai apabila dikhususkan doa kepada seseorang di dalam pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Sekarang kita, dia bukan tak boleh doa kepada pemimpin yang soleh, boleh, tapi kena sebut dalam lafaz yang umum. Sebab pemimpin ni bukan seorang, ramai. Pemimpin ni ramai, bukan seorang. Sebab tu dituntut untuk kita doa pada semua. Tidak mengkhususkan kepada individu tertentu dan mengecualikan daripada yang lain. Kerana dia, tapi tidaklah haram, makruh. Ya, makruh. Dan kenapa? Sebab dikatakan bahawasanya benda ini bermula daripada awal, apabila pihak pemerintah mewajibkan pengkhususan doa itu untuk mereka. Jadi Imam Nawawi kata makruh kerana digalakkan dalam doa seperti ini untuk diumumkan kepada semua. Ini kita doa pada semua lah. Ya, tanpa kita mengkhususkan ya kepada sesiapa. Contoh tuan-tuan, tak kisahlah waktu bila pun tuan-tuan doa ramai-ramai, tiba tuan-tuan sebut bagilah gini-gini hanya kepada fulan bin fulan, seperti mana yang disebut oleh Arab Badui tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Cuma Nabi tak bagilah ancaman pada dia, menunjukkan dia tidaklah haram, tapi ia adalah satu perbuatan yang makruh. Ya. Lepas tu kalau kita baca doa pun dalam Quran kan, dalam Quran kan Allah ajar kita doa untuk mak ayah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kedua ibu bapakku. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan Rabbighfirli, disebutkan dalam lafaz yang jamak. Wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau mak ayah tu, mak ayah kita keutamaan lah.
mak ayah kita, keutamaan untuk kita doakan pada mereka dahulu. Tapi itu kalau kita doa untuk diri kita. Tapi kalau kita doa, kita imam, orang belakang ramai, berdasarkan hadis ni tadi, kena doakan mak ayah orang lain jugalah. Bukan mak ayah kita saja. Sebab semua orang berada mak ayah. Sebab tu Nabi kata, kalau kita doa untuk mak ayah kita saja, sedangkan orang belakang kita yang aminkan tu pun ada mak ayah, kita tak doa pada mak ayahnya, faqad khanahum. Kamu khianat kepada mereka. Jadi sebab tu kita nak kena tahu juga macam mana nak tukarkan lafaz daripada mufrad singular tu kepada lafaz plural dia, ataupun musanna. Bahasa Arab kan dia ada untuk dua orang, kita nak tukar jadi kepada ramai. Sebab tu tuan-tuan tengok kebanyakan doa dalam Quran Allah datangkan dalam lafaz plural. Rabbana hablana min azwajina. Baru ni datang satu jemaah jumpa saya. Dia kata isteri saya Ustaz minta saya tukarkan doa ni menjadi singular. Dosa tak dia kata? Sebab saya nak tukar. Dia belajar bahasa Arab lah. Dia adalah belajar bahasa Arab sikit. Dia kata dia nak tukar tapi dia takut ni ayat Quran ni tukar kan dosa pula. Kan ada ayat Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami yang menjadi penyejuk mata. Isteri tu suruh tukar tu pasal apa? Dia risau kat suami dia. Dia kata, abang isteri saya seorang je. Abang bila baca azwajina, banyak isteri. Saya takut. Dia punya cemburu tu sampai doa pun dia tukar. Oh dahsyat. Rupanya isteri dia pun belajar bahasa Arab. Jadi dia kata, abang tukarlah. Rabbana tak apalah Tuhan kita. Rabbana habli. Dia suruh tukar. Min zauji, isiku, wa dhurriyyati, dan zuriatku. Dia suruh tukar yang tu. Pasal dia takut kalau dia doa amin-amin lagi, bila suami dia kahwin lain, isteri dia marah, dia kata, hang juga yang doa. Kamu juga yang mengaminkan. Jadi nak buat macam mana? Salah diri sendiri lah. Dia tak ada kena-mengena lah. Ya? Sebab tu kita tengok, doa ni dibaca oleh Nabi Ibrahim AS dan Allah rakamkan doa itu dalam Quran. Ya? Dan ia adalah merupakan antara doa-doa yang baik. Jadi saya kata kat dia, tak payah tukarlah. Kita kekalkan lafaz itu seperti mana yang ada dalam Quran. Sama lah tuan-tuan semayang seorang-seorang kan. Tuan-tuan semayang seorang-seorang, tuan-tuan baca Rabbana atina fid, kan na tu. Tuan-tuan semayang seorang. Doa untuk seorang. Kenapa? Atina fid dunya. Atina. Betulnya atini. Rabbana atini fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qini. Betulnya macam itulah. Tapi ulama kata sebab lafaz tu lafaz asal dalam Quran, jangan tukar. Walaupun kita seorang, kita baca nah. Ada pula tanya orang kita ni terlalu prihatin. Ustaz, kalau kita seorang, kita baca nah, lagi dapat kat kita sikit, kat orang lain pula banyak. Kacau. Kata pening dia ni. Kalau dia seorang baca pun, dia baca nah, dia dapatlah banyak. Dan dia dapat lagi lebih banyak sebab dia doakan juga walaupun kat belakang dia tak ada jemaah. Tapi siapa saja di kalangan keluarga dia masuk, moyang dia masuk dalam tu, zuriat dia masuk. Kerana dia menggunakan lafaz kami, jadi kami tu lebih terhubung kepada dia lah. Baik. Kemudian perbahasan yang seterusnya adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, para sahabat kami berbeza pendapat tentang mengangkat tangan ketika berdoa dalam qunut serta mengusapkannya kepada kedua wajah. Masa kita qunut, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadai. Kan? Tapi kadang-kadang orang yang baca qunut ni kadang saya tengok ada yang salah. Na tu dia tak panjang. Na ni bila tak panjang, makna dia jadi lain lah.
Allahumma hdina fi man hadait. Bukan Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Dina fi. Dipendekkan na tu. Jadi na tu kalau pendek, dia merujuk pada dia doa kat orang perempuan saja. Jadi muslimat yang belakang lah dapat. Hak muslimin depan tu tak dapat apa lah. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab, dia jangan tukar. Tukar saja. Pendek panjang, panjang jadi pendek. Baris tukar, makna dia pun akan tukar juga. Ya. Baik, tuan Wazan. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat dan rahmati oleh Allah. Ada satu benda yang saya teringat bila sebut tentang doa kunut ni tadi. Tak disebut dalam di sini, tapi saya rasa saya kena sentuh kan. Kalau tuan-tuan tengok dalam lafaz kunut ni, dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian hak hamba yang Allah beri untuk mereka minta. Bahagian yang kedua daripadanya adalah hak Allah yang kita disuruh untuk menunaikannya. Dalam bab ni, kalau tuan-tuan tengok sebahagian ulama, bahkan dalam mazhab Syafi'i, memilih pendapat ini sebagai pendapat yang terpilih, iaitu masa baca Allahumma hdina fi man hadait, jahar, kuat. Wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi sirran. Tapi setengah imam dia baca kuat, tak ada masalah, tak ada masalah. Kan ada juga pendapat kata boleh baca kuat, tetapi yang masalah makmum tu, kerana dia tak ada ilmu. Ketika dia sebut amin untuk lafaz kedua, haram. Bukan makruh dah, haram. Ini saya kena sebut sebab haram. Pasal saya tengok ada orang buat. Imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kadang-kadang kan imam nak baca qunut nazilah, dia baca lain tu kuat sekali. Makmum amin, amin, dia tak tahu dia buat dosa dalam sembahyang. Sebab dalam lafaz tu dia kena faham. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah Tuhan yang memutuskan ketetapan dan tak ada yang boleh putus. Amin. Seolah-olahnya kita doa bagi Tuhan tu ada kuasa untuk putus. Sebelum ni dia tak ada. Kita doa bagi dia ada. Haram. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya dialah Tuhan yang yadhillu man walait, tak akan menghina orang-orang yang ditolong olehnya. Kita kata amin. Maknanya kita doa supaya Allah ada kemampuan supaya tidak menghina orang yang Allah tolong. Habis tu nak cakap apa? Ada dua. Satu, dia diam. Hormat apa imam baca. Fa inna kata, dia dengar, diam. Ada pendapat kata dia diam. Sebab imam dah baca kuat. Kalau imam baca pelan, dia kena baca lah. Atau dia boleh ikut baca, tapi jangan kuat lah. Takut ganggu imam. Dia pun naik syekh sama dengan imam. Dia kata, jadi imam kata, naik lah. Jadi ada dua. Sama ada dia, itu yang lebih baik. Dia dengar pujian tu, dia diam, dia hormat, dia membenarkan. Atau dia baca, tapi dia baca dengan lafaz yang sir, perlahan. Dia pada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Apa makna dia? Tabarakta, engkau maha berkat, wa ta'alait, engkau maha tinggi. Amin. Macam Tuhan tu baru nak dapat berkat. Apa? Haram. Waktu sambung pula, falakal hamdu ala ma qadait. Tapi kalau dah hujung tu, nastaghfiruka, tak apalah kita kata amin. Tapi yang pelik kita time tu kita baca pula. Kan imam bila hujung kan, nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita pun amin.
Setengah orang dia baca astaghfiruka wa atubu ilaik sebab nak hujung kan. Patutnya dia aminnya situ sebab itu dah masuk doa balik. Itu masalah mana tak faham Arab. Sebab tu kita kalau nak kualitikan solat kita, apa yang kita baca dan sembahyang tu kena bagi faham lah. Bila tak faham, jadi kita akan buat benda yang salah. Sebab kita duk tengok orang sebelah buat, kita pun amin juga. Padahal kita telah buat satu benda yang mungkar, yang haram di dalam solat. Walaupun dia jahil, patut dia kena tanya lah. Tak boleh lah bagi alasan jahil selama-lamanya. Dan kerana itu disuruhnya fasalu ahla dzikir, kena tanya orang yang ada ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Ini sebab tu mazhab Syafi'i dia pilih bila fa innaka taqdi, nak selamat daripada orang buat benda haram ni, mazhab Syafi'i kata imam diam, itu lebih baik. Setengah bila dia baca Allah Madinah dia kuat, bila fa innaka taqdi dia diam. Sekali bila dia nak masuk balik qunut nazilah dia kuat balik. Setengah imam dia buat macam tu. Tapi ada setengah dia baca semua kuat. Cuma makmum kena ada ilmu lah, tang mana dia kena diam, tang mana dia kena ambil. Ya. Jadi ini juga sebab di sana adanya satu riwayat bila sahabat, saya terlupa nama sahabat, bila ada seorang sahabat sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ada seorang Arab berdiri kata amin. Sahabat kata, apakah engkau mendakwa sebelum ni Tuhan tak Maha Besar sehingga engkau mendoakan supaya dia menjadi Maha Besar? Sebaliknya jika engkau mendengar Allahu Akbar, engkau ucap perkataan yang sama, Allahu Akbar, bukan mengatakan amin. Sebab dia duk faham benda tu kan doa. Subhanallah dia kata amin. Kan subhanallah pun maknanya doa juga. Maha suci Allah, kita mensucikan Allah. Tapi jangan cakap amin. Sebab Allah tu tak perlu doa kita untuk dia mensucikan diri dia, kerana dia sendiri dah maha suci. Jadi disebabkan, kecuali satu benda je tuan-tuan, bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana ada yang ulama benarkanlah, sebagai ulama tak benarkan, tapi sebagai ulama benarkan sebab dia kata alhamdulillah tu dia masuk dalam bab doa. Kerana ada dalam hadis Nabi kata sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ya. Okey, baik, kita tangguh dulu sekadar tu. Nanti kita akan sambung balik untuk sambungan berkenaan dengan angkat tangan insya-Allah. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.